Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah taala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu ini tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan kita ini sebenarnya masih takut untuk hadir ke masjid. Hari itu kita rasa lapang dah sikit, dia mai pula kluster salah pula. Kami di Kubang Basuh dia mai Sibuah Gangga. Sibuah Gangga. Tuan-tuan dia main kluster salah. Dan masjid tuan-tuan pun saya baca dalam surat bahawa di antara masjid yang diarahkan tutup pada waktu tersebut. Kok ni ada kes tak? Ada. Belah gua kan. Punya PKP hari tu pun nak hilang takut tu makan masa juga. Baru gaya nak hilang dia main pula dah kluster salah tuan-tuan. Hari ini dia main pula kluster sungai. Telaga dah ada dah. Dia main sungai pula. Lepas ni dia main pula kluster Kokyu. Dia main pula kluster Parit Gila. Dia main macam-macam kluster kuih merapu kluster ni pun. Doa kita kepada Allah agar wabak ni Allah Ta'ala angkat segera daripada muka bumi ini, insya-Allah tuan-tuan. Setiap kali lepas semayang, sama ada hajat ke ataupun semayang sunat biasa ataupun fardu ke tuan-tuan, saya minta kepada tuan-tuan doalah. Mau tak erti cara Arab, boh cara Melayu. Mau tak erti cara Melayu, tuan-tuan tutuhlah bahasa Gunung Terai pun tak apa. Tolonglah ya Allah angkat wabak ni dengan sesegera mungkin. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala nak tengok bagaimana kebergantungan kita kepadanya. Saya berdoa, tuan-tuan berdoa, semua-semua kita pakat berdoa. Mudah-mudahan wabak ini akan lenyap daripada muka bumi Malaysia ini dengan kadar segera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita tuan-tuan pada muka surat yang ke-10. Bahrul Madhi, juzuk yang ke-18, muka surat 10. Kita masih membicarakan lagi tentang pembahagian syurga. Kita berhenti pada bulan lepas, 3 hari bulan 8 kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketiganya, syurga yang ketiga, syurga al-a'mal namanya.
iaitu tempat yang tinggal di situ oleh orang-orang dengan sebab amalnya. Maka siapa ada ia lebih utama daripada orang lain pada segala macam kelebihan, adalah baginya daripada syurga itu lebih banyaknya, sama ada ia orang yang berkelebihan lain daripada yang dilebihkan, atau tiada ada ia lain daripada kelebihannya pada ini maqam dengan ini hal. Dia nak cerita pula syurga orang-orang yang banyak membuat amalan. Syurga ni dia ada 8 pintu. Sagi tuan-tuan duk faham dan tuan-tuan duduk macam tak apa nak faham lah. Dia kata syurga ni ada berapa? Syurga ni ada 8 pintu. Yang dikatakan syurga Jannatul Ma'wa, yang kata syurga Firdaus. Kan? Dia ni semua ni ada 8 pintu. Pembahagian 8 pintu ni kepada 3 bahagian. Dalam 8 pintu ni dibahagikan kepada 3 kata ulama. Yang pertama kita baca dah bulan lepas, syurga ketentuan Tuhan. Dia mai yang kedua, syurga kepada ahlul fatrah. Dia mai pula pembahagian yang ketiga, syurga kepada orang yang banyak melakukan amalan di dunia. Dan tetapi harus diingat, orang yang banyak amalan pun jangan duk belagak. Dia kata aku ni, dia kata semayang ni, alhamdulillah. Dia duk semayang dekat kedai kopi petang-petang. Dia kata aku ni daripada mula-mula lepas pencet sampai hari ni hampa tak boleh lawan bab semayang aku ni. Alhamdulillah, waktu tak masuk aku semayang dah. Bab puasa hampa tak boleh lawan aku. Bab zikir hampa tak boleh lawan aku. Bab baca Quran hampa tak boleh lawan aku. Bab-bab tu aku nombor wahid, dia kata. Cuma nak tanya daripada banyak-banyak amalan kita ni tuan-tuan, berapa banyak yang Allah Ta'ala terima agak-agak tuan-tuan? Daripada umur tuan-tuan 63 tahun 63 tahun tuan-tuan tolaklah 20 tahun zaman hak-hak. Makna betul-betul hak semayang jaga ni 43 tahun. Ada lagu tu. Boboh lagi lah 10 tahun belum nikah. 32 tahun ni main-main. Ada di kalangan kita umur jangkau 50 baru dia jaga semayang. Tu pun sebab rebah dalam mendang. Rebah pergi dalam mendang, tengok-tengok 3 saluran jantung tersumbat, baru bertobat dalam mendang tu. Kita bacalah 20 tahun kita jaga semayang ni Pak Long. 20 tahun kita jaga semayang, tolak daripada 20 tahun tu kita jaga semayang, berapa hari yang semayang kita Allah Ta'ala nak kira? Cerita bab ikhlas. Ada kita semayang kerana orang. Dia kata aku pun dekat-dekat lekat ni, lepas-lepas lekat JK masjid baru lekat semayang. Tak mai rasa lagu pelik pula. Duk boleh sebulan 2-300. Semayang dapat 2-300 tu. Ada semayang kerana pak mentua main rumah. Lama mana dah tak pernah main masjid ni. Pak mentua dia main minggu lepas, baru main masjid dia pun. Pak mentua tu pula jenis kaki semayang sikit. Tok lebay pula. Ha? Kadang-kadang menantu balik baru main-main pak mentua ni pun. Bukan cerita lain titik terakhir ni. Menantu balik baru dia main-main. Naik motor dia dua dengan menantu. Hak anak tu kata Allah mak syoknya awak. Lah abang lah balik main rumah ni lah baru pergi masjid. Mak dia kata serupa pak mentua hang tu pun lebih kurang lah dia kata. Laki hang balik baru dia pergi. Ni tolak. Tolak pula lagi tuan-tuan. Hak tu bab ikhlas. Tolak pula tentang kualiti solat. Tuan-tuan solat dalam beratus rakaat. Berapa rakaat yang rasa khusyuk cuba abang? Sebab tu kita buat amalan kata ulama. Tambah satu lagi yang kita minta kepada Allah ni apa dia? Pohon rahmat. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, dia kata setiap amalan yang kita buat kena datangkan dua perasaan, al-khauf war-raja, rasa takut, rasa harap, kena ada. Tuan-tuan semayang tak sah, lepas semayang kena ada perasaan khauf, takut. Takut apa dia? Takut salat kita Allah Ta'ala tolak. Raja war-raja, harap. Harap apa dia? Harap Allah Ta'ala terima amalan kita ni. Kita tahlil tadi al-khauf war-raja. Kita nak semayang pula saja Aisyah, al-khauf war-raja. Kita baca Quran, al-khauf war-raja. Kita puasa, al-khauf war-raja. Kena bawa benda ni. Takut-takut amalan kita tak diterima oleh Allah.
maka tiada daripada satu amal melainkan ada baginya syurga itu, dan jatuh berlebih-lebihan itu antara tuan-tuannya dengan sekira-kira kemahuan hal ahwal mereka itu. Maka sifat syurga itu semacam kehendak engkau mengetahui akan dia dan mengetahui barang yang disediakan di dalamnya daripada segala nikmat. Boleh baca dalam Al-Quran. Dia kata kalau nak tahu cerita lebih bab syurga, buka Quran baca. Kerana tidak ada di belakang keterangan Tuhan itu keterangan yang lebih lagi, dan baca olehmu pada firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, sampai akhir surah Ar-Rahman, dan baca surah Al-Waqi'ah dan lainnya daripada segala surah. Ini dia nak kata, nak baca lebih, baca dalam Al-Quran, dia kata. Dan jika engkau hendak ketahui tafsir segala ayat, segala sifat syurga itu daripada hadis-hadis Nabi, maka boleh perhati sekarang tafsirnya, kemudian daripada engkau tatap dan perhatikan atas jumlah-jumlahnya itu. Maka itu pun tafsir yang dikatakan dia tafsir, sebab pun dikatakan begitu kerana macam mana mahu diliputi akan pengetahuan kita akan syurga itu atas jalan tafsir yang hakiki. Padahalnya Tuhan telah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tiada siapa mengetahui akan barang yang aku taruh sembunyikan bagi mereka itu daripada penyejuk hatinya. Tuan-tuan nak tahu bab syurga ni, tuan-tuan, kita tengok hadis Qudsi ni. Disebut dalam hadis Qudsi ni, tuan-tuan, tentang nikmat dalam syurga. A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Yang ni nikmat syurga. Apa dia? Telah aku sediakan bagi segala hamba-Ku yang soleh-soleh itu barang yang tidak pernah dilihat oleh mata. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi. Allah Ta'ala kata, aku sediakan kepada hamba-hamba-Ku yang soleh, yang dalam kehidupan mereka mengikut segala arahanku, mereka taat segala perintahku, mereka telah lakukan segala kemahuanku. Orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala kata, nanti bila mana mereka masuk ke dalam syurga, nikmat apa yang aku akan sedia kepada mereka? Mala ainun ra'at, yang mata mereka tak pernah tengok nikmat tu. Wala uzunun sami'at, dan telinga mereka tak pernah dengar tentang nikmat itu. Wala khatara ala qalbi bashar, hati mereka tak pernah terlintas tentang nikmat tu. Tu Allah Ta'ala sedia. Sebab tu kalau kita baca Quran bila cerita bab neraka ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita. Ni yang kata Allah Ta'ala ni dia punya sayang kepada kita. Bila sebut bab neraka, Allah Ta'ala cerita detail. Azab-azab dalam neraka ni Allah Ta'ala cerita detail. Tuan-tuan pun tahu, azab dalam neraka yang paling ringan ni Pak Long, lagu mana? 2 puntung api neraka diambil, diletak, pijak atas 2 puntung api tu, menggelegak otaknya. Bisa dengar tak yang tu? Kita semua tahu. Cuma yang kita tak baca, azab tu siapa dia yang terima? Seorang ya, pak menakan Nabi. Pak menakan Nabi yang bernama Abu Talib. Kadang-kadang dia duk confuse, ada Abu Talib kan Abdul Muttalib Ustaz? Abdul Muttalib Tok Wan. Abu Talib pak menakan Nabi yang banyak membantu gerak kerja dakwah Nabi, tetapi dia mati dalam keadaan tidak Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib ni kerana dia tolong dakwah Nabi, Allah Ta'ala bagi kepada dia azab dalam neraka yang paling ringan, iaitu dia pijak, ataupun ada riwayat kata pakai terompah daripada api neraka, menggelegak otak dia. Yang tu paling ringan, dia yang dapat. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita ni tergolongan api, golongan penghuni neraka, azab yang kita dapat lebih lagi daripada tu. Sebab tu tuan-tuan buka dalam surah Az-Zumar. Balik malam ni tuan-tuan, ada tafsir di rumah, belilah satu Pak Long, tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri tu. Nak baca tafsir-tafsir besar kot tak apa nak boleh, betul tak? Nak baca tafsir Baydawi kot tak hati. Nak baca tafsir-tafsir besar Sya'rawi ke, tafsir Munir ke, kot tak hati. Buka hak Melayu ni, hak yang bahasa mudah, keluaran Jabatan Perdana Menteri Syekh Abdullah Basmih Karang. Tafsir pimpinan Ar-Rahman, belilah dalam 38-40 ringgit sebuah.
Bagilah ada kitab pergi ke rumah. Ni daun teruk punya banyak. Dia ada lah kitab pergi dalam rumah. Makna kalau mati ni orang pergi ziarah kita, mayat kita, dia masuk ke ruang tamu tu nampak lah juga Bahrul Madhi satu duk ngaji malam-malam Selasa ni. Ada kat dalam tafsir pasal satu surah Yasin bah kemah lah juga. Ni masuk-masuk pot tu hak duk ketih habuk rokok yang penuh. Tak syok lah bagi ada. Tonton buka dalam surah Az-Zumar. Ni kita mula nak tadabbur Quran ni. Tak ada duk kalut apa Pak Long beli satu tafsir pimpinan Ar-Rahman, tonton baca Quran, tonton baca tafsir dia. Dia mudah faham bahasa dia mudah faham. Mau tuan-tuan tak apa nak faham tanda, malam-malam mai kuliah, ustaz-ustaz duk ngaji hak, tanya dia ustaz. Nak tanya sikit ni, saya duk baca tak apa nak faham ni ustaz, boleh tolong terang, ustaz tu baca terang. Hak ni lah selayaknya umur 60, 70, 80 buat ni. Betul tak? Ni lah hak umur ni kena buat ni, duk kalut nak tubuh parti baru lagi. Dah cukup. Hak ni hak umur ni nak kena buat ni. Buka tafsir baca. Yang ni saya ajak diri saya ajak tuan-tuan. Sekurang-kurangnya Pak Long, mati ni sekali kita khatam baca, sekali khatam baca tafsir. Baca bukan main mengaji ni kau tak dan. Ayah saya khatam tahun lepas. Daripada surah Baqarah sampai surah An-Nas. Dia mengajak setiap malam dasar, khatam sekali dah tahun lepas. Ni buka kali yang kedua ni. Tanya dia lama mana, dia kata 23 tahun, 24 tahun. Hak mati pun ceragah dah. Anak murid hak mati tu tak ada nak perhabis, tu ceragah dah. Lah buka baca. Ni saya boleh ajak sebab saya ada buat. Sehari kita baca semuka Quran, setengah muka, baca tafsir dia. Ni yang kata tadabbur, mau duk baca tak faham. Problem kita ni tuan-tuan, jangan ada cerita nak baca Quran. Tuan-tuan duk semayang berapa puluh tahun dah. Tuan-tuan faham tak bacaan dalam solat tuan-tuan duk baca tu? Berapa puluh tahun dah duk baca doa qunut, faham tak makna doa qunut tu? Berapa puluh tahun dah duk baca doa iftitah, faham tak makna doa iftitah tu? Berapa puluh tahun dah duk baca doa rukuk, doa sujud, duduk antara dua sujud, baca tahiyat, faham ke tak? Pak Long, ambil bulan 9 ni Pak Long, 1 bulan, pergi beli buku, faham bacaan dalam sembahyang ni dulu. Ni, kita nak mati ni, masalah kita hidup ni, nak mati, mau tak mati tak apa. Tuan-tuan sebagai mak dan ayah, ataupun sebagai bapa, tuan-tuan boleh terang tak dekat anak tuan-tuan, tentang makna bacaan dalam solat. Anak dia tanya, abah ni kita duduk antara dua sujud tu abah. Duk baca Rabbighfirli, lepas tu wajbur makna apa? Pak dia kata jubur lah pasal kita duduk tu, minta bagi tegak sikit jubur. Macam saya hari tu ada satu orang telefon, dia kata ustaz, boleh tolong rakam tak dalam voice tu, dalam apa nama WhatsApp tu, doa ustaz duk baca doa fa'yu tu. Doa fa'yu. Itulah ustaz duk baca lepas kuliah tu, fa' tu. Doa fa', bukan doa fa' bodoh. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Hak Tuhan dia duk baca doa fa'yu, dia kata. Tak faham. Jangan cerita nak baca Quran pun semua tak faham. Tuan-tuan ingat mati ni benda mudah ke tuan-tuan? Nego pergi ambil berim, pergi ambil subsidi ke mati ni? Tuan-tuan nak mengaku jadi umat Nabi. Ni kalau orang tanya ni, orang tanya kita, Pak Long umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Betul ke umat Nabi Muhammad? Kita nak mengaku jadi umat Nabi Muhammad ni, saya nak tanya tuan-tuan, Nabi tuan-tuan kenal ke tak? Haram tak kenal. Duk sebut nama Nabi sehari berapa kali? Di antara kita sebut nama Nabi dengan Nabi sebut nama kita setiap hari ni tuan-tuan, yang Nabi ingat kepada umat dengan kita umat ingat kepada Nabi ni, maksud saya agak-agak yang mana lebih? Ni dalam sehari ni, hari ni hari Senin, 6 hari 7 hari bulan 9. Hari ni tuan-tuan, daripada Nabi ingat kepada umat dengan umat ingat kepada Nabi, yang mana lebih banyak? Agak-agak kita sayang Nabi, kan Nabi sayang kita lebih. 60 tahun dah hidup ni, 40 hadis pun tak ada dalam dada.
Ha. Balik tanya aku ni umur 65 ni, aku 65 ni ada tak 20, 30, 40 hadis dalam dada? Haram tak ada. Tuan-tuan bisa dengar Matan Arba'in Imam Nawawi karang Pak Long. Matan Arba'in Imam Nawawi karang tu, Imam Nawawi nak habaq kalau boleh dalam dada umat Nabi Matan Arba'in 40 hadis duduk dalam dada. Tu pun mati nak jadi umat Nabi, mampu. Apa yang saya nak abang? Tuan-tuan balik, saya nak bagi satu kerja. Bulan ni dua benda buat. Yang pertama Pak Long, tolong bulan ni saya nak minta ni, saya nak merayu ni. Tolong bulan ni bagi faham makna bacaan dalam solat. Tolong yang ni, boleh? Bulan ni tolong hak tu. Makna lepas ni kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Faham dah makna apa? Duk baca doa qunut fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita faham dah makna apa. Ni duk ketang tak habis. Fa innaka ketang daripada mudah sampai ketua tak habis. Ni tolong, saya nak abang ni tolong. Yang ni tak perlu dah tuan-tuan nak main mengaji apa. Hak tu tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan beli tu buku makna bacaan dalam solat balik faham. Tolong yang ni saya minta, tolong. Yang kedua tolong ni apa dia? Balik ni cari tafsir pimpinan Ar-Rahman, beli bagi dalam rumah. Tolong lepas ni, lepas sembahyang subuh ke, lepas sembahyang lohor ke, lepas sembahyang asar ke, baca Quran, tengok makna. Baca Quran, tengok makna bagi faham. Sebab kita ni tuan-tuan pegang Quran ni cukup dalam hidup, pegang hadis ni cukup dalam hidup. Dalam surah Az-Zumar yang saya nak cerita tadi, Allah Ta'ala cerita dua keadaan hamba dia. Satu keadaan min ahlil jannah, daripada golongan ahli-ahli syurga. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan yang hadir pada malam ni tergolong dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Allah Ta'ala cerita na'udzubillahi min dzalik, kita tak mau jadi golongan tersebut, iaitu min ahlin nar, daripada golongan ahli neraka. Dua golongan ni Allah Ta'ala cerita bagaimana ahli syurga dia nak masuk dalam syurga, bagaimana ahli neraka dia menuju ke neraka. Allah Ta'ala cerita dua ni. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah Ta'ala cerita yang kata ahli-ahli syurga ni, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, golongan yang bertakwa kepada Tuhan mereka ni, Allah Ta'ala cerita diiringi mereka ke syurga. Malaikat iring mereka ni ke syurga. Hatta idza ja'uha, ketika mana mereka sampai ke syurga, depan pintu syurga, wa futihat abwabuha, Allah Ta'ala perintah malaikat suruh buka pintu tu kepada mereka. Maknanya berjalan sampai depan pintu syurga, baru pintu tu dibuka. Terkejut hamba-hamba Allah ni sebab tengok segala nikmat yang Allah Ta'ala sedia ni. Mala ainun ra'at, yang Nabi kata ni, yang mata tak pernah tengok, tak pernah tengok mata, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, ya hati tak pernah terlintas. Tapi beza pula dengan ahli neraka ni tuan-tuan. Dalam surah yang sama diceritakan ahli neraka ni, bila mana diiringi mereka ke neraka, daripada jauh lepas duk tengok dah saringan demi saringan, azab demi azab yang ahli neraka duk terima. Duk jalan ni duk tengok dah, tu dia duk tengok dah. Sebab tu pagi Jumaat kita baca tu. Pagi Jumaat tu imam duk baca tu. Bila sampai mereka ni diazab, mereka minta pada dia, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, tolong bawa kami balik ke dunia ni. Kami nak tobat, tak mau buat jahat dah. Kami nak buat baik. Tak tahan ni Pak Long, tak tahan ni azab dalam neraka ni, tak tahan. Tuan-tuan, sakit di dunia ni pun tuan-tuan rasa azab tak sangka dah, baru sakit di dunia. Saya pengalaman tuan-tuan, satu kali tu kawan saya ni doktor klinik lah, klinik dia buat klinik sendiri. Saya pergi ambil ubat, baru sembang-sembang dengan dia tu,
Nurse dia tu kata ni doktor, ada orang nak main cuci kaki Encik Manis. Dia ada apa? Kaki dia ni dah duk kena cuci dah, duk main cuci ni. Kebetulan pada hari tu saya picek gula ni. Duk rasa tak apa nak larat, picek gula ni 8 lebih pagi oh. Duk tak larat, pergi picek. Dia kata ustaz ni 8 ni kira boleh kata ni cok bodoh masuk oh. Sebab tu lah ni malam-malam saya tak makan ni. Dia duk abang kat saya, dia kata ustaz pagi-pagi dia kata makan roti gardenia sebiji. Tu pun bukan hak rona biasa tu, ambil hak rona unggu. Saya pun duk cakap banyak, dia kata tak apa ustaz, jangan sampai saya suruh ustaz cicah kulit roti menggali hak roti macam mungkak Hindu tu dengan kopi tak ada gula. Dia kata ni saya suruh makan hak tu kau sedap lagi.